Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ni kita santai-santai je. Saya tak ada apa nota saya nak kongsikan kepada anda. Cuma hari ni saya nak menjawab satu persoalan daripada sahabat kita. Satu persoalan daripada sahabat kita. Assalamualaikum tuan dan selamat pagi. Maaf mengganggu. Saya cut loss di Euro USD, Euro EU EU. Okey, EU. Menggunakan multi time frame H4. Okay. H4, H1 dan M15. Saya tengok di H4 ada buat momentum sell. Okey, momentum sell. Kita dapat tengok momentum sell. Di H1 pula ada reject top BB. H1. Oh, ni kodnya saya dah tanda ni. Okay, reject top BB dan di M15 full setup. Okey. Kunci yang disebut adalah M15 full setup. Ni kot dia punya full setup. Okay. Nampak ada candle yang cross M50. Okay, itu ikut SOP yang saya kongsi sebelum ni. Full setup, saya entry selepas adanya candle arah kukuh sell. Okey. Tetapi price naik mencari re-80 daily. Saya selalu kena macam ni. Tuan boleh jelaskan macam ini tuan. Boleh tuan jelaskan. Okey, dia entry kat sini tuan-tuan. Okey, dia entry kat sini. Ya, kat sini. Okey. Terima kasih ya. Tuan apa nama ni, Nazril. Tuan Nazril Daim. Okey. Tuan Nazril ni kalau berminat nak join team coaching, boleh hubungi saya. Saya banyak explain dekat team saya tentang perkara macam ni. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam video yang saya kongsikan sebelum ni, latest video tajuk apa, saya pun tak ingat tajuk apa. Re-entry kot. Saya rasa tajuk re-entry. Terciduk zone re-entry. Okey. secara amnya. Okey, secara amnya bila kita tengok re-entry di time frame H4, okey. Fine. Okay, fine, kita tahu. Bila kita tengok satu trend yang jatuh,
satu trend yang jatuh ni memang betul ini adalah momentum, okay? Dan saya cuba untuk kecilkan skop perbincangan kita ni, okay? Saya cuba untuk kecilkan skop perbincangan kita, iaitu time frame yang ketiga ni adalah time frame H4. Bermakna kita kita berpegang H4 sebagai time frame yang ketiga dan kita tak nak ambil peduli. Contohlah, kita tak nak ambil peduli apa yang berlaku dekat sel. Apa yang berlaku dekat sel kita tak nak tengok, kita tak nak tahu, okey? Dan kita nak fokuskan kepada H4 semata-mata. Okey, baik. Memang kita tengok ada momentum yang jatuh. Okey, momentum yang jatuh, trend yang jatuh ni. Okey, trend yang jatuh. Dan seperti mana yang kita ketahui, mana-mana trend yang jatuh dia akan membawa kepada re-entry. Okey. Okey, dia akan membawa kepada re-entry. Semua orang tahu. Okey. Semua orang tahu. Dan re-entry ni pula dia adalah di MA5 yang pertama di pertemuan price dengan MA5, okey, macam ni, okey. Dan juga di mana-mana kawasan yang berhampiran dengan MACD, okey. Itulah re-entry, okey. Ini saya cerita tentang definisi saya berdasarkan apa yang telah saya pelajari, okey. Itulah dia re-entry. Okey. Untuk time frame 3 tu lah, time frame 3, okey. Mana kalau dia dah lajak macam ni, ini dah kira bukan re-entry untuk time frame H4 ni, dia akan jadi re-entry untuk time frame daily lah. Time frame yang atas ni, okey ni, yang sini, okey. Tapi kita tak nak tengok daily, kita nak fokuskan kepada H4, mana kita cuma nak kecilkan skop fokus trading kita dalam H4, H1 dan juga M15. Okey. Betul tuan-tuan, betul. Memang kita tunggu full setup di TF1 sebelum kita membuat apa-apa re-entry itu valid, okey. Dan daripada kita nampak dekat sini, memanglah seolah-olah telah munculnya candle arah, dia buat re-entry, tetapi dia tak bodoh sini, dia pergi sini tak. Re-entry itu berlaku dekat sini, arah ni re-entry nya berlaku kat sini, dan dia telah pun jatuh, meneruskan kejatuhan. Cuma dia tidak melepasi di MA ni, garisan MA ni, MA5 ni, dia tak lepas. Jadi bila dia tak lepas, dia akan berpatah balik. Itu cerita lain, itu cerita advance, okey. Tak apalah. Walau macam mana pun kita masuk, tak kira lah kita masuk dekat kawasan atas ni ke, ataupun kita masuk dekat kawasan A ataupun kita masuk dekat kawasan B, okey. Kedua-duanya adalah re-entry yang kita buat sebagai re-entry untuk sell. Okey. Re-entry untuk sell. Okay. Dan kita dah nampak dah munculnya candle crossing ni. Okay. Candle crossing tu dah berlaku di time frame TF1, time frame M15. Okay. Kalau ikut mana-mana pemahaman yang saya kongsikan dengan anda semua, memang betul. Bila kita pandang re-entry di time frame yang ketiga, kita juga pandang di time frame yang pertama menunggu candle validation, iaitu candle cross EMA 50. Okey. Di kawasan kotak ini dalam kawasan kotak ni
Dalam kawasan kotak ni adalah saya panggil perangkap bagi entry awal. Bukan saja sahabat kita ni yang masuk. Saya percaya ramai trader-trader BBMA yang baru mengenali BBMA pun ada masuk juga. Even saya dulu pun saya ada masuk juga keadaan macam ini. Dan bila kita masuk dalam kotak, kita panggil perangkap entry awal. Inilah dia perangkap entry awal. Okay. Dalam perangkap entry awal ni, dia akan ada dua perkara. Dua saja possibility dia. Yang pertama, setelah kita masuk entry awal, okay, barulah muncul, ataupun setelah kita masuk entry awal, berjaya. Kita berjaya tunggu sehingga munculnya validation untuk memvalidkan re-entry itu. Okay. Satu lagi possibility adalah lepas kita entry, kita tak jumpa candle yang berjaya membuat validation ke melintasi MA50. Sebaliknya yang kita jumpa adalah dia breakout dekat atas. So lagi kita masuk sell, kita menunggu dia cross ke bawah MA50, tetapi dia tak cross, dia naik ke atas. So lagi kita floating. So ini adalah bukan kebarangkalian, hasil apabila hasil yang kita mendapat lah apabila kita berada di dalam perangkap entry awal. Okey. Setelah saya juga berhadapan dengan masalah ini dulu. Saya juga berhadapan dengan masalah ini, dan setelah saya backtest balik, saya kaji balik perkara yang berlaku ni, okay, yang saya share, zone re-entry di time frame 3, tengok di time frame 1, tunggu candle validation yang mana candle perlu cross MA50. okey. Ramai yang buat, ramai yang follow, dan ramai yang sukses, dan ada juga yang terperangkap di dalam perangkap entry awal. Dan dia orang datang balik kat saya lah. Bila kita tanya balik kenapa, confirm jawapan mereka semua sama. Saya entry awal bang, ataupun saya entry terlajak awal, ataupun awal sangat entry. Itu memang biasa. Okay, so ini nama dia perangkap entry awal. Okay. Saya tak salahkan tuan-tuan, even saya dulu pun buat macam tu juga. Okay. Macam mana kita nak avoid? Okay, kita tengok di time frame 3, ini memang kawasan re-entry ni. Nampak? Ini kawasan re-entry berdekatan dengan BBB. Kita dah ready dah ni. Kita dah ready dengan kita punya senjata kita, dengan kefahaman yang kita ada, dengan motivation, komitmen yang kita ada. Kita tahu trend getting ready untuk re-entry, sell, dan kita dah standby, bullet kita, peluru kita dah standby. Okay. Jadi sebab tu bila muncul saja di time frame 1 keadaan yang full setup, okay, keadaan full setup ini, ramai yang masuk dan ramai yang terperangkap lebih awal. Okay, habis. Dan macam mana kita nak atasi benda ni adalah, kalau tanya saya akan kongsikan satu, macam mana saya nak avoid daripada entry perangkap awal ni adalah, kita buka time frame yang kedua. Jadi bila kita buka time frame yang kedua, dekat entry kita ni, dalam kotak ni, walaupun dia terjun macam mana laju dia terjun sekalipun, jauh mana sekalipun, saya tidak akan berganjak untuk sell selagi mana tidak ada candle yang cross secara total. Secara total ni apa maksud dia? Bukan sahaja dia cross ciput dan dia masuk balik, tetapi kita nak ada whole body. Dia punya whole body ni dia masuk dalam bawah MACD. Ini boleh dikatakan majority dah masuk. Okey, cuma kita tidak nampak lagi arah awal yang keluar, melainkan kita nampak kat sini. Kita nampak ada candle yang cross MACD. Ini solid.
Bila dia cross dan dia bawa sekali kawan-kawan dia semua, body kawan-kawan dia semua cross MACBB. So itu adalah satu validation yang saya akan tunggu untuk re-entry. Okay. Sebab tu bila ini dah jadi okey, keadaan kotak C ni tuan-tuan okey, saya nak cerita kotak. Sebelum saya pergi kotak C ni, saya nak pergi apa yang berlaku di tengah-tengah ni okey. Jadi bila perangkat awal ni kita tidak ada mana-mana shell yang mengatakan bagi TF2. Okey, jadi bila tak ada TF2, kita nampak kat sini tuan-tuan. Okey. Saya nak tuan-tuan tengok dekat sini. Bila ada candle ini arah ni re-entry kan. Okey. Ni pun arah juga. Muncul pula arah buy kan. Dekat TF. Kita nak tengok TF3 ni fokus pada H4 saja. Okey. Muncul pula arah buy. Jadi bila arah buy berlakunya candle arah, dan arah ni adalah kukuh. Sebab dia adalah arah kukuh untuk menuju kepada zone entry yang time frame besar. Okey, itu kemudian. Kita tak nak cerita tu. Kita sekarang nak tengok TF3 H4 saja. Okey. Berpandukan TF3 ni, okay, H4 ni, kita dah nampak candle arah dan kita pun nampak ada re-entry di sini dekat MA5 ni. Okey. Dekat sini kita tengok di time frame 2 H1. Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak tuan-tuan? Okey, cantik. Di sini ada dua. Kita tengok dekat H4 tadi. 1 dan 2 yang kita terlepas. Okey, tengok sini. Semua menghampiri MA5. Apa yang berlaku setelah berlakunya arah? Okey, sedangkan apa yang kita nak tengok di H4 tadi dah nampak dia menghampiri kan. Kita nampak ada arah yang pertama dan arah yang kedua. Arah pertama yang break MA, tapi ini adalah untuk menuju re-entry. Kita assume re-entry untuk time frame H4. Okay? Tetapi bila dia dah break dan dia turun, okay? Dia turun, tengok di sini, kita nampak dia dah turun. So mana kalau yang berpegang kepada kata-kata saya TF2 mesti cross MACBB, okay, mungkin dia akan grab yang ni juga. Oh, dah turun. Okey, dah turun. Okey. Masuklah. Katakanlah kita pun tak reti, kita masuk je lah sell. Kita masuk, tetapi lepas tu dia naik balik. Dia naik kat sini. Dia cross MACBB. Bila berlaku keadaan macam ni tuan-tuan, bila berlaku keadaan macam ni, tengok dekat time frame 3 apa yang berlaku sebenarnya. Time frame 3 rupanya re-entry. Jadi bila time frame 3, ini adalah zone re-entry buy sebab zone re-entry buy di dalam zone sell. Zone re-entry buy di dalam zone sell. Sebab apa? Dia berada di bawah MACBB. Okey. Yang pertama di bawah zone sell, yang kedua ni di atas zone buy. Okey. Kita buka di time frame yang kedua, jelas kita nampak rupa-rupanya candle yang cross MACBB yang ini dia membuat validation bagi re-entry yang pertama ni. Sebab tu time frame 3 ni rupanya dia tak baca re-entry sell yang dekat BBB, tetapi dia baca re-entry yang dekat arah yang terkena MACBB. Dia patah balik turun membuat re-entry, kat situ dia baca re-entry sell. Dia baca dekat situ re-entry buy. Dia baca re-entry buy kat situ. Sebab tu time frame yang kedua H1 dia buat validation cross. Okey. 1. Ni point. Maknanya yang tadi tu sell tu tak muncul lah. Sebab apa? Tidak ada mana-mana candle yang cross MACBB. Okay, kecuali yang ni cross dan dia cross balik. Sebab apa dia cross balik? Sebab rupanya dia baca re-entry yang ini, bukannya re-entry yang ini. Sebab itu kita kena tahu, kalau dia baca re-entry yang lain, kita masuk yang lain, memang dia akan melawan trend. Okay? Jadi rupanya dia membaca trend di H4 sebagai re-entry buy. Sebab itu kita dapat lihat candle validation valid. Cuba tengok dalam M15 ada arah. Ni arah ekstrim MHV berlakunya arah dan terus momentum.
Cross, siap ada cross lagi MA50 kat sini. Validation berlaku. Mana time frame 1 pun berlaku validation, time frame 2 pun berlaku validation. Okay, baik. Yang kedua, yang ni. Okay, yang ini tuan-tuan. Tengok di H1. Ini ada re-entry bagi re-entry buy ya. Re-entry buy di H4. Kita buka di time frame yang kedua, kita tengok time frame 2 ada bagi validation tak. Okay. Bila kita buka, ini saya nak ajar ni. Okay. Bila kita buka time frame 2, tengok semua dah ada atas mid BB. Jadi kat mana kita tengok crossing tu. Jadi bila timbul dalam keadaan macam ini juga kita nampak. Saya dah ada share dalam nota untuk tim coaching saya ada video, kita ada buat video, kita ada buat slide. Yang ini kita panggil double re-entry, mana time frame 3 buat re-entry dan time frame yang kedua pun buat re-entry. Okay. Bila berlaku dalam keadaan macam ini, saya selalu pesan kat mereka, bila kita baca ini sebagai re-entry, automatically kita tukar kepala otak kita ni, jadikan ini sebagai time frame yang ketiga. Bermakna H1 sekarang ni sedang membuat re-entry. Masih lagi menggunakan SOP yang sama. Bila time frame yang ketiga ini kita nampak dia buat re-entry buy. Okay. H4 ni re-entry juga kat bawah ni. Dan H1 ni pula pun sama juga membuat re-entry juga. Semua tak lepas mid BB. Semua tak lepas mid BB. Okay, baik. Bila berlaku dalam keadaan macam ni, tengok time frame kecil M15. Ada tak code validation yang bagi TF yang kedua yang cross mid BB? Ada. Maka kat situ pun kita boleh masuk entry. Re-entry dia boleh masuk, dekat sini pun kita boleh masuk. Selagi mana dia tidak cross mid BB. Okey. Bila berlaku re-entry tadi, ini dah cross mid BB kan. Kita tengok time frame 1 M5. Ada tak arah kukuh ataupun full setup? Ada pula muncul full setup, dan dia orang pun, dan TF1 pun cross MA50, cross MA50. Dia jadi macam tu. So ini kita tadi ni, daripada tadi kita cerita untuk re-entry sell. Jadi kepala kita ni asyik pegang sell bila lah aku nak sell ni, ataupun dah masuk sell dia masih floating tuan-tuan. Bila lah nak habis floating. Okay. Sedangkan kalau you trader, you dah nampak tanda-tanda ni, chart dah bagi depan mata, automatically terus tukar. Okay, arah dah nampak, arah buy, dah nampak ada re-entry. Tukar time frame kecil, ada tak code validation di time frame yang kedua? Kita pun tunggu nampak ada satu validation. Kalau tak nak yang ini, kita nak pakai yang ini pun boleh juga. Validation. Lepas tu kita nampak dekat sini, ini pun double pula, ini pun re-entry juga. Okay, kita buka pula lagi tapi yang paling kecil, nampak lagi validation, pun boleh masuk entry buy juga. Dia akan jadi macam tu, kita boleh nampak. Jadi untuk trader-trader, kalau macam okey lah, sekejap kita lanjutkan sikit, alang-alang lah cerita, kita lanjutkan untuk daily. Okay, daily kita try tukar. Okay, ni daily punya re-entry. Okay, nampak ni daily punya re-entry. Okay, ini topik untuk daily lah. Okay, topik untuk daily. Kita tahu ni re-entry daily. Okay, macam mana kita nak pastikan valid entry tu? Sama juga, buka time frame H4. Nampak dekat H4 ni tuan-tuan, ni ini dah candle dah cross mid BB. Bermakna time frame yang kedua iaitu H4 ni telah buat validation. Bila H4 buat validation, memang confirm jatuh dah tuan-tuan. Kita dah tahu dah zone ni, zone dah ada, validation pun dah ada. Tengok time frame 1. Time frame 1 ada full setup tak? Anak-anak semua dah turun. Ini turun separuh, lepas tu dia naik balik. Turun separuh, naik balik. Okey. H1
TF1 pun bagi validation cross MA50. Time frame 1 cross MA50, time frame 2 cross mid BB, time frame ketiga validation dia valid. Re-entry dia valid. Itu saja tuan-tuan. Itu saja yang saya amalkan dalam saya punya trading. Saya tak ada bombastik punya entry. Saya tak ada macam orang lain masuk pucuk betul-betul kat pucuk ke apa. Itu kemudian. Itu bila you dah mahir untuk SNR, supply zone, demand zone, dan you boleh aplikasikan dalam sinergikan dalam you punya BBMA punya kaedah lah. Okay. Untuk saya trade biar kita ada validation supaya floating kita ciput, kurang, dan juga tempoh floating itu juga pendek. Tempoh pendek, nilai dia kurang. So itu adalah kaedah yang saya pakai. Dan kaedah tu jugalah yang saya kongsikan dengan tim coaching saya. Sebab tu yang mana masuk tim coaching, ini adalah benda-benda yang saya share dengan anda semualah. Saya share dengan anda pun boleh bertanya. Tim coaching, istimewa tim coaching ni, dia orang boleh tanya saya anytime. Kalau macam anda yang tidak terlibat ni boleh tanya, dan saya mungkin akan ambil masa untuk menjawab. Okay. Tetapi kalau tim coaching ni, you tanya, saya boleh bagi pandangan terus. Dengan syarat saya berada dekat PC ataupun dekat handphone saya lah. Kalau saya tidak ada berdekat dengan PC atau handphone, dan saya tak boleh nak nasihat, takut nanti tersilap. Okay. So sahabat kita siapa tadi Nazril Daim. Okay. Tuan Nazril, saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Kalau berminat nak masuk tim coaching pun boleh. Kita ada banyak, setakat kita ada 3, dan saya akan masuk lagi link-link video private untuk anda semua, supaya anda semua boleh belajar seperti mana saya belajar lah. Macam mana saya pengalaman saya kongsikan dengan anda semua. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Moga anda faham. Okay, ingat, dalam dia punya key dia adalah re-entry saja di MA5 ke mid BB ke, pastikan selepas zone ni jangan masuk selagi tak munculnya dua perkara ni. Jangan masuk re-entry ni selagi tak muncul dua perkara ni. TF2 cross mid BB, TF1 cross MA50. Kalau satu saja dia tak jadi, dia akan patah balik. Okey? Dia mesti buat dua-dua. Ini adalah syarat wajib dia. Dua-dua kena ada. Sebab tu ada multi time frame TF1, TF2, TF3. Kalau ni tak nak tengok, baik pakai TF1 dengan TF3 saja. Kenapa dia panggil 3 time frame? Kenapa perlu tengok 3 time frame? Okey? So semua ada rahsia di sebalik itu. Kita nampak dan tak nampak sahaja. Okey, tuan-tuan. So harap sahabat kita tadi pun berpuas hatilah dengan saya punya penerangan. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.